kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan peranan guru cemerlang dalam bidang pendidikan masa kini. Saya perkenalkan diri saya, moderator forum pada hari ini, Hajah Aniza binti Yusof. Saya adalah mantan guru cemerlang bahasa Inggeris grade DG 44 dan kini bertugas sebagai pegawai SISC Plus Bahasa di PPD Kota Baru dengan grade DG 54. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Baiklah, tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai peranan guru dalam pendidikan semasa yang berfokuskan kepada peranan guru cemerlang dalam melahirkan murid yang gemilang. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi dalam kalangan guru-guru dan guru cemerlang di negeri Kelantan khususnya. Baiklah, saya perkenalkan panel yang pertama secara ringkasnya. Yang berusaha Encik Aris Fazila bin Harun. Beliau adalah guru cemerlang geografi, sekarang menjawat grade khas C. Mengajar di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, merupakan yang dipertua Muafakat Guru Cemerlang Kelantan bagi sesi 2023-2024 dan juga yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia juga sesi 2023-2024. Bukan calang-calang orang yang kita bawa pada hari ini ya tuan-puan. Hebat, satu-satunya guru di grade khas C. Baik, selamat datang saya ucapkan. Seterusnya ahli panel yang kedua, Puan Hajah Nur Hikmah binti Zainal Abidin, guru cemerlang sains, menjawat grade DG 48. Sekarang beliau mengajar di Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3 dan juga merupakan naib yang dipertua 2 Muafakat Guru Cemerlang Kelantan. Juga hebat orangnya dan dikenali ramai dalam intervensi mata pelajaran sains. Selamat datang kami ucapkan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun berada di abad ke-21 dan memasuki era globalisasi moden, di mana bidang pendidikan telah mengalami banyak perubahan. Ini bersesuaian dengan konsep ilmu yang bersifat dinamik dan sentiasa bertambah baik selari dengan masa. Oleh kerana itu, tugas guru menjadi semakin mencabar dan memerlukan semangat yang jitu untuk mengharungi dunia pendidikan masa kini. Pada hari ini, kita akan membincangkan bagaimana guru boleh menjadi cemerlang di dalam bidang pendidikan dan seterusnya melahirkan anak-anak murid yang gemilang yang mampu berdaya saing dalam dunia global hari ini. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanya soalan kepada yang dipertua guru cemerlang dahulu. Saya pasti semua penonton juga ingin tahu pengalaman panel-panel kita sebagai guru cemerlang. Saya persilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri dan berkongsi pengalaman sebagai guru cemerlang. Persilakan Cikgu Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Iqra. Marilah membaca. Yang dihormati Puan Hajah Aniza binti Yusof, pegawai SISC Plus bidang bahasa PPD Kota Baru. Rakan panel Puan Hajah Nur Hikmah Zainal Abidin, guru cemerlang sains daripada SK Kubang Kerian 3. Pegawai-pegawai PPD Kota Baru, guru setia daripada PPK, Perbadanan Pustaka Awan Negeri Kelantan,
tahniah diucapkan kerana dapat mengadakan program ini, Iqra' dan Pesta Buku Darul Naim pada tahun 2023. Dan semua pencinta ilmu, guru-guru yang dijemput khas oleh PPD Kota Baru yang sudi hadir untuk mendengar bicara Guru Cemerlang. Pertama kali malah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berhimpun untuk sama-sama berbincang, sama-sama mendengar, menerima ilmu, walaupun mungkin di sini beranggapan orang yang hebat tapi sebenarnya tidak hebat, dan mungkin di hadapan saya lebih hebat daripada kami yang bertiga ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian pihak urus dia, PPAK dan juga PPD Kota Baru kerana memilih kami, saya dan juga Cikgu Hajah Nur Hikmah, untuk menjadi berkongsi ilmu pengalaman sebagai guru cemerlang. Dan kami ialah guru sebenarnya bermula daripada guru yang baharu, guru novis. Okey, sebelum itu saya juga mengalu-alukan kedatangan anak-anak murid kita lah yang datang untuk sama-sama memeriahkan program kita pada hari ini dan juga memeriahkan lagi pesta buku kita. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih lanjut lah. Tadi sudah diperkenalkan oleh Puan Hajah Moderator, Puan Aniza, yang saya juga anggap sebagai guru saya. Dan apabila kita berada di depan, mungkin orang nak mendengar apakah rahsia kejayaan, apakah rahsia yang menyebabkan saya ini boleh berada di hadapan. Mungkin guru-guru ingin tahu pula. Jadi saya ingin berkongsi sebagai seorang guru baru pada peringkat permulaan, di mana saya sebenarnya berasal daripada kampung Bukit Jawa, Pasir Putih, Kelantan. Dahir pada tahun 1970, dah tua dah, dah berumur 53 tahun, 7 tahun lagi akan berpencen. Mempunyai 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan, dan semuanya alhamdulillah dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Dan saya mendapat pendidikan di sekolah harian biasa sahaja, tidak menyambung di sekolah asrama penuh ataupun pendidikan yang tinggi, pendidikan yang hebatlah macam Amar SN dan sebagainya. Saya berada di sekolah biasa, sekolah kebangsaan Bukit Jawa dan sekolah menengah kebangsaan Bukit Jawa sehingga tingkatan 6, dan saya menyambung pelajaran di Universiti Melaya dalam bidang geografi, sains sosial, dan terus menyambung diploma pendidikan pada tahun 1994, dan 2 bulan 5 1995 saya bertugas di sekolah yang pertama saya, iaitu sekolah menengah sains Macang. Okey, mungkin kita beranggapan apabila mengajar di sekolah asrama penuh, kita beranggapan tentu cikgu itu cikgu yang hebat. Tak, cikgu yang hebat, cikgu yang boleh mengajar murid-murid yang hebat. Dan setentunya apabila saya menerima memo ataupun surat pelantikan untuk mengajar di sekolah sains Macang ketika itu, dan ketika itu rasa gemetar melihat guru-guru yang hebat, murid-murid yang hebat. Bayangkan ketika itu mungkin dua buah sekolah sahaja yang asal penuh di Kelantan, iaitu Faris Petra dan juga Sains Macang. Dan saya melangkah kali pertama saya masuk di sekolah itu, rasa gemetar. Walaupun kita ni seorang guru, itulah perasaan guru baharu. Dan apabila kami serama 4 orang yang mendaftar ketika itu sebagai guru baharu, dan saya menerima tanggungjawab yang pertama, iaitu mengajar subjek geografi. Dan yang kedua, selain daripada mengajar subjek geografi, subjek yang saya ambil di universiti, saya juga diberi satu tanggungjawab, iaitu di mana saya telah diberi tanggungjawab sebagai seorang jurulatih rugby. Masya Allah, cuba bayangkan ketika itu perasaan saya
apabila seorang pengetua pentadbir memberi tanggungjawab sebagai jurulatih rugby, sedangkan saya tidak pernah bermain dan tidak pernah pun menguasai permainan rugby itu. Tetapi apabila saya diberi tanggungjawab, dan ketika itu saya telah dipertanggungjawab untuk membawa pasukan rugby ini ke peringkat kebangsaan antarabangsa. Di ketika itu pada tahun bulan 11 saya mendaftar bulan 5, dan bulan 11 saya membawa pasukan ini ke peringkat antarabangsa, di mana penyertaannya terdiri daripada Sri Lanka dan Thailand ketika itu. Dan saya apabila menjadi jurulatih, kadang-kadang saya terfikir, kenapa saya dipilih? Kenapa saya dipilih sedangkan saya tidak mampu pun untuk bercakap tentang rugby, apatah lagi nak mengajar rugby. Kenapa saya cerita pengalaman saya ini? Dan sebab inilah dipanggil titik permulaan saya untuk menjadi guru yang cemerlang. Okey, kita teruskan. Jadi apabila mungkin lama sikit, sebab ini berkait dengan titik permulaan saya untuk menjadi guru cemerlang. Jadi apabila pelajar atau murid yang bertemu dengan saya, cikgu, kalau kita masuk Division 1 kita akan kalah cikgu. Apa kata kita masuk Division 2 kita buat kalah-kalah? Buat kalah-kalah, main tapi nak kalah. Main nak kalah. Saya kata okey, ikut awak lah. Apa yang saya tahu ketika itu perkataan 3 perkataan sahaja: higak, hungga, ambak. Higak, orang lain semua perkataan bahasa Inggeris, tackle, scrum. Saya higak, hungga, ambak. 3 perkataan itu sahaja yang boleh mengajar anak murid saya. Dan apabila saya menyerahkan keputusan supaya bermain Divisi 2, rupa-rupanya dalam permainan kita tidak boleh meletakkan sasaran yang rendah. Apa maksud sasaran yang rendah? Kita tidak ada cita-cita, kita tidak pergi bermain untuk kalah. Itu pelajaran pertama yang saya dapat. Dan apabila saya balik daripada pasukan rugby, saya telah memasang angan-angan. Balik sahaja daripada pertandingan tersebut, saya sudah memasang angan-angan untuk menjadi pasukan yang hebat dan juara di peringkat antarabangsa. Okey. Jadi apabila saya melihat, saya buat satu analisis kekuatan dan kekurangan. Itu penting, analisis kekuatan dan kekurangan. Dan saya melihat kekuatan pasukan rugby Sahih Macan itu ialah di mana dia tidak ada jurulatih tetapi senior boleh mengajar. Dan kekurangannya tidak ada jurulatih. Ada jurulatih tapi tidak pandai macam saya. Tetapi saya ada strategi. Apabila saya menganalisis, saya merancang satu strategi bagaimana nak menjadi juara. Saya buat tahun 1996, tahun 2000 saya ingin menjuara, dan saya tidak tulis tempat ketiga, tempat kedua, saya tulis juara, peringkat negeri juara, antarabangsa juara. Tahun 1996 hingga 2000 semuanya juara, target saya. Dan alhamdulillah apabila saya target juara, pencapaian murid-murid saya dalam perlawanan seterusnya ialah berada di peringkat separuh akhir, naik juara. Dan paling yang saya rasa ingat dalam ingatan saya apabila diadakan pertandingan SPP 10 kali pertama tahun 2000, di mana pasukan rugby Sahih Macan telah mendapat juara. Jadi bermula di situlah saya nampak yang pertama kita kena analisis kekuatan kita, kelemahan kita, dan kita mesti memasang strategi. Okey, saya nak sambung sikit lagi. Kenapa saya bercerita tentang rugby? Sepatutnya kita bercerita tentang subjek kita. Betul. Apabila saya berada di Sahih Macan, saya telah melihat bagaimana ketokohan, dan Puan Aniza adalah alumni batch yang pertama, batch yang pioneer. Mana yang pioneer ya Sahih Macan.
Maknanya murid pertama lah, pertama di Sains Macang. Jadi apabila saya melihat kekuatan di Sains Macang, kekuatan cikgunya hebat mengajar, saya boleh sebut nama di sini guru cemerlang, Cikgu Haji Burhan, Cikgu Hashim, Cikgu Abdullah, Cikgu Zakaria, semua guru cemerlang yang hebat. Saya melihat dari jauh, saya tengok bagaimana pengajarannya, bagaimana mereka mendokumentasikan. Maka saya ada cita-cita untuk tiru seperti mereka. Saya anggap mereka sebagai guru saya, dan saya bertukar. Apabila saya bertukar ke Faris Petra tahun 2006, disitulah saya bermulanya saya dalam guru cemerlang ini. Dia kena isi boran dan ada dokumen. Nanti saya akan sebut apakah dokumen yang saya sediakan. Dan di Faris Petra saya menjadikan ramai cikgu-cikgu yang hebat, Puan Hajah Mazinah binti Muda, Cikgu Tuan Haji Ramli, Cikgu Zanaria, Cikgu yang menjadi mentor saya lah, Cikgu Roziah, banyak mendidik saya untuk menjadi guru cemerlang. Jadi yang penting di sini, pengalaman kita ialah apabila kita mengajar sebagai guru baharu ataupun guru novis, walaupun apa yang diberi tanggungjawab kepada kita, kita terimalah seadanya dan kita buat yang terbaik. Dan kita insya-Allah apa bidang sekalipun, tak kira dalam bidang co-curriculum, dalam bidang akademik, kalau ada cita-cita kita akan mencapainya insya-Allah. Saya suruh balik pada Puan Hajah moderator. Baik, kita telah mendengar perkongsian daripada Cikgu Aris. Apa yang menarik daripada perkongsian tadi adalah tindakan yang diambil ya tuan-puan. Yang pertama saya dapat catch up di sini, iaitu membuat analisa, kemudian menetapkan goal atau matlamat yang ingin dicapai. Seterusnya adalah menerima tanggungjawab yang diberi dan membuat yang terbaik daripada tanggungjawab itu. Ya, terima kasih kepada Cikgu Aris. Baik, sekarang kita dengar pula apa perkongsian Cikgu Nur Hikmah sebagai guru cemerlang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menani, salam ikhlas. Mari membaca. Terima kasih diucapkan kepada kekanda saya, Puan Moderator, itu Puan Hajah Aniza, ataupun nama manja panggilan mesranya Kak Zah. Okey, yang dihormati dan disayangi semualah bersedia pada hari ini. Begitu juga dengan hadirin di hadapan saya, ramai kenalan-kenalan saya, dan ada di sini orang kata principal tempat di mana anak saya ditempatkan, itu Bizara Center. Terima kasih Teacher Wan untuk dihadir. Dan terima kasih juga kepada rakan guru yang sudah mengenali, yang baru mengenali hari ini. Saya sama je dengan Cikgu Aris, sebenarnya rasa kekok, rasa segan pun ada, rasa malu pun ada untuk berada di hadapan ni. Tetapi niat untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu, mungkin jika tidak banyak pun sedikit cikgu-cikgu ambil, dan semoga niatnya memberi manfaat kepada cikgu-cikgu, mungkin bukan pada cikgu tapi kepada rakan-rakan cikgu ataupun anak-anak cikgu nanti yang bakal menggelar pendidik. Baiklah, seperti mana telah maklum, saya merupakan guru cemerlang sains, sekarang mengajar di SK Kebakan 3. Sedikitlah sejarah perkhidmatan saya di mana bermulanya saya menjadi guru cemerlang. Sebenarnya memang tidak pernah terlintas di hati, apatah lagi bercita-cita, dan tidak tahu pun apa itu guru cemerlang. Okey, saya ijazah sarjana muda bioperubatan, tapi orang kata cita-cita jak kecil. Cita-cita jak kecil tu nak jadi cikgu. Jadi tu keluar-keluar tu terus apply KPLI setahun di Perlis, dan kemudian saya menyambung pengajian saya di dalam sarjana pendidikan di OUM. Saya penempatan pertama saya iaitu di SK Convent Tanah Rata, Cameron Highland. Okey, jadi bila kita singgah ni hantar kita jauh sikit lah. Tapi masa tu dah dekat dah sebenarnya, dah ada jalan lodging tu kan, kita dah boleh balik dekat dah. Bila saya di situ, di Cameron Highland tu, dia tak ada cikgu baru. Dia tak ada cikgu lama. Dia ramai cikgu baru, ramai junior-junior. Jadi macam mana saya boleh melibatkan diri lah dari segi memberi sumbangan kepada PPD.
pada waktu itu PPD nak mencari jurulatih utama ITEM. Okey, pada waktu itu PPD Sabah diperkenalkan dan nak cari jurulatih utama ITEM. Saya dipanggil ke PPD. Pada waktu itu saya baru 3 bulan mengajar. Saya baru 3 bulan menjadi guru. Saya diminta tolonglah oleh PPD nak mencalonkan sebagai jurulatih utama. Kalaulah cikgu sendiri kan, kawan sendiri rasa macam mana dah. Saya pada waktu itu orang kata tidur memang tak lena lah. Seminggu 2 minggu tu nak tahu kena bagi jadi JU tu memang tidur tak lena. Makan pun tak lalu. Aku lah masa tu. Okey. Sebab memikirkan macam mana saya nak mengajar, sedangkan saya tidak, orang kata ada pengalaman lagi kan. Gaji pun tak boleh lagi masa tu. Tapi pegawai PPD pada masa itu Mr. Leong, saya ingat lagi dia seorang berbahasa Cina. Dia beritahu saya, Hikmah, mula-mula ni, at first ni you memang akan rasa suffer, dia kata. Memang you akan rasa sedikit tekanan lah, tetapi lama-lama you okay, dia kata kan. Jadi saya ni rasa saya rasa tak boleh buat, saya kata. Tapi dia minta tolong. Okay, tolonglah Mah, dia kata tak ada orang nak jadi JU ni. Memang tak ada orang nak jadi JU kan. Jadi saya pun atas dasar menolong. Okay, saya tolong, saya cuba. Seperti juga dia kata, walaupun benda itu bukan bidang kita, tapi apabila datang individu yang meminta tolong, jadi kita rasa macam, kita rasa ada sedikit rasa tanggungjawab itu. Jadi kita cuba. Jadi bermula pada situlah saya diberi kepercayaan oleh PPD untuk JU-JU yang seterusnya. Okey, di sekolah pula saya terima belakang lah, orang katakan, sebab masa tu kita tak ada apa-apa komitmen, jadi banyaklah tugas-tugasan. Dan apabila sekolah menghantar saya kursus kajian tindakan, ketika itu saya masih lagi di konven, saya pergi, diberi pendedahan, dibuat cara macam mana nak menulis, dan saya pun menulis. Jadi kurang daripada itulah, okey, saya ada kajian tindakan, saya ada memberi sumbangan kepada sekolah, sumbangan kepada PPD dan juga negeri dan juga kebangsaan apabila saya diangkat sebagai jurulatih utama kebangsaan. Kemudian selepas saya 6 tahun berkhidmatlah, saya pada waktu itu saya dah tukar ke SK Peringkat, balik ke Kota Baru, keluar iklan untuk GC. Bekas guru besar saya di SK Convent, beliau bukan guru besar Cemerlang, minta saya isi, kata kena isi ni, dia kata ke saya. Saya masa tu macam saya kata, kita tak pernah terlintas pun nak menjadi guru Cemerlang, tapi awak kena isi ni, kena isi. Kita pada waktu itu kita mengambil, orang kata, pendapat, kita dengar buah fikiran orang lama-lama ni. Okey, saya isi. Dan bila saya isi tu, apa yang diperlukan oleh kata justifikasi borang-borang yang nak tu, semua saya ada. Okey, pada asalnya saya tak pernah mimpi pun nak jadi guru Cemerlang, tapi atas dasar kita menolong, kita tolong orang, memudahkan orang. Jadi di situlah saya rasa sekali kita memudahkan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan kita. Jadi sebab itulah saya alhamdulillah dapat daripada 41 ke 44, dan kemudian saya berjaya daripada 44 ke 48. So bila kita dah ada tata GC, apa-apa keutamaan untuk kita kan. So kita lagi banyaklah, orang kata lagi banyak bidang tugas kita, sumbangan kita, dan memudahkan saya memohon untuk DJ 48. Jadi saya rasa sedikit sajalah, jadi rakan-rakan guru boleh tengoklah di sini sumbangan saya, penulisan saya dan apa anugerah yang pernah saya capai. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengenalan hari ini. Saya serahkan kembali kepada Puan Hajah Aniza. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Hikmah. Apa yang boleh didapati daripada perkongsian tadi adalah Cikgu Nur Hikmah juga sentiasa mencahut cabaran, memikul tanggungjawab yang diberi. Kalau daripada perkongsian beliau tu maknanya tak ada kata tak ada kata terhadap tanggungjawab yang diberi. Dan juga perlu, kalau kita dengar dua-dua mentor kita mempunyai, dua-dua panel kita mempunyai mentor dari kalangan guru-guru lama yang memandu mereka melaksanakan tugas dengan betul. Jadi hebat sekali ya tuan-puan, pengalaman kedua-dua panel kita ini, mereka bermula sejak awal lagi dengan betul. Jadi itu boleh kita jadikan satu panduan dalam kerja buat kita. Baik, bila kita sebut cemerlang, ada dua istilah yang biasanya mungkin ada yang keliru.
Ya, yang pertama istilah guru cemerlang, yang kedua anugerah perkhidmatan cemerlang. Jadi apa beza kedua-dua istilah ini? Yang dua-duanya adalah cemerlang. Jadi saya persilakan Cikgu Aris boleh kongsi sedikit apa dia perbezaan kedua-dua istilah ini. Silakan. Okay, terima kasih Puan Hajah Moderator. Tadi kita dah dengar daripada saya dan juga daripada Cikgu Puan Hajah Hikmah tentang pengalaman menjadi guru cemerlang. Saya sebenarnya menjadi guru cemerlang ini pada tahun 209. Maknanya apabila ditawarkan setelah dinilai DG 48 tahun 2009. Maknanya saya mengajar 1995 hingga 2009. Maknanya saya terus lompat menjadi guru cemerlang DG 48. Jadi selama 14 tahun saya mendapat DG 48. Jadi kalau kita tengok di situ, maksudnya sepanjang 14 tahun saya berkhidmat sebagai guru, maksudnya saya bukan title guru cemerlang. Tetapi apabila saya melihat saya membuat analisis dan juga perancangan setiap bidang tugas yang saya dipertanggungjawabkan, tak kiralah dalam bidang apa pun saya memasang strategi. Maknanya apa target akhir nanti, sebagai contoh lah, saya sebagai guru penasihat KRS, apa yang saya nak capai kepada murid saya dan juga apa nak capai pada diri saya. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 saya 2014 saya mendapat tauliah pangkat kapten dan pada tahun 2013 saya dinobatkan sebagai pegawai lelaki terbaik perkemahan SPP kebangsaan. Jadi apabila proses ini lama, bukan maknanya kita nak minta tahu ni sehinggalah maknanya tahun depan dah dapat, proses yang lama, mesti ada perancangan. Dan berbalik pada soalan tadi kenapa saya menceritakan lebih awal tentang guru cemerlang ini, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan guru cemerlang. Kalau dulu orang panggil guru pakar, sekarang ni istilah guru cemerlang. Tapi nanti saya akan cerita bagaimana tanggapan sekarang ni guru-guru terhadap guru cemerlang. Nanti di akhir nanti saya akan ceritalah. Okey, apa definisi guru cemerlang? Guru cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya saya dinilai dalam subjek geografi, saya bukan dinilai dalam kepakaran saya permainan rugby, itu sebagai tambahan sahaja. Dan saya dinilai oleh kerana bagaimana saya menggunakan mata pelajaran geografi sebagai satu pengajaran saya untuk dinilai. Dan di sini kalau lihat, maknanya guru cemerlang ini adalah mulai proses kenaikan pangkat yang diberi pengiktirafan oleh lembaga kenaikan pangkat perkhidmatan pembelajaran. Bukan kita ni menggelar diri kita guru cemerlang, tak. Maksud kita mulai proses penilaian oleh pihak nazir dan diangkat ke peringkat lembaga kenaikan pangkat. Dan apa beza anugerah perkhidmatan cemerlang yang tiap-tiap tahun guru dapat, siap sekolah dapat? Maknanya apa beza guru cemerlang dengan anugerah pendidikan perkhidmatan cemerlang, APC dah. Jadi perkhidmatan cemerlang adalah perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang anggota perkhidmatan awal yang mutu dan penghasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab yang biasa. Biasa dipilih dari kalangan guru-guru yang menonjol, yang membuat tugas, bidang tugas yang melebihi kebiasaan. Maksudnya kalau dia macam saya lah, geografi lah, bagaimana saya merancang subjek geografi ini menjadi satu mata pelajaran yang diminati oleh murid-murid, dan pencapaian kalau ketika itu dipanggil PMR, PT3, dan sekarang ini sudah tidak ada pemeriksaan, hanya ada pentaksiran. Jadi apabila saya menyebut tadi tentang pengetahuan, kemahiran, maknanya seorang guru cemerlang mesti mempunyai pengetahuan ataupun kemahiran dalam bidang mata pelajaran. Sebagai contoh, saya mahir dalam geografi.
Dan untuk pengetahuan, memanglah geografi ini satu mata pelajaran yang orang kata bukan utama lah. Sekarang ni hanya ditawarkan wajib dipelajari, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 3, dan tempat 5 hanyalah pilihan sahajalah. Walau bagaimanapun saya berbangga kerana saya menjadi guru geografi. Kalau kita lihat hari ini bagaimana pentingnya mata pelajaran geografi ini. Kalau kita tengok alam yang berlaku sekarang ini, berlakunya bencana, berlakunya tanah runtuh, disebabkan mungkin tangan-tangan manusia yang rakus mementingkan pembangunan. Jadi pentingnya kita menanam mata pelajaran geografi. Jadi apabila kita menjadi guru cemerlang geografi, maksud kita kena faham dan menguasai istilah-istilah yang dipanggil sebagai DSKP, Document Standard Curriculum, dan juga pentaksiran, standard kandungan, SPI, pentaksiran standard pembelajaran. Jadi kita kena faham apa yang kita nak ajar. Mungkin subjek geografi tingkatan 4, 5 tu berbeza sedikit dengan 1 dan hingga tingkatan 3. Dan juga sebagai seorang guru cemerlang, kita mesti mempunyai kemahiran. Cuba kita belajar bagaimana kita nak mengadakan inovasi, inovasi bagaimana kita nak meningkatkan pencapaian murid-murid kita. Kalau murid-murid kita lemah dalam satu topik, satu tajuk, dan saya ucap terima kasih, saya sempat bersama dengan SK Kemudian 3 malam tadi, bagaimana yang dihasilkan oleh murid-murid beliau, bagaimana maknanya murid-murid kita ni boleh diajar bagaimana untuk menghasilkan inovasi, terutama dalam mata pelajaran tertentu. Kalau contoh, murid tidak pandai, tidak boleh menguasai kira-kira ataupun matematik, bagaimana pendekatan kita sebagai guru untuk mengatasi masalah itu? Kita mengadakan inovasi, dan sebenarnya kita juga mahir dan mempunyai ilmu tentang ilmu pedagogi. Ilmu pedagogi lah. Kalau murid kita ini lemah dalam subjek ini, bagaimana pendekatan kita nak gunakan? Dan dalam kelas mungkin ada murid-murid yang pandai, sederhana ataupun lemah. Kita tidak boleh mengajar maknanya orang kata sama saja, maka kita guna pendekatan yang berbeza, pedagogi terbeza kan. Yang akan dijelaskan oleh Puan Hajah Nahimah nanti lah. Dan juga kita kena tahu psikologi, psikologi psikologi pendidikan murid-murid kita. Dan kita juga mestilah memahami teknik bimbingan dan kaunseling. Maksudnya dalam kelas itu kita tengok murid-murid kita mengantuk, adakah kita terus marah pada dia? Kenapa mengantuk? Maka kita kena tanya dia apa masalah dia. Mungkin malam tadi tidak ada makanan, terpaksa bekerja nak mencari duit semata-mata untuk menanggung kehidupan keluarga, dan mungkin ada murid-murid kita begitu. Maka kita sebagai guru, juga sebagai guru bimbingan dan kaunseling, bertanggungjawab untuk bertanya tentang murid-murid kita itu lah. Dan sebenarnya kita juga yang terkini lah, kita mesti menguasai lah teknologi lah. Teknologi yang terkini sekarang ni TikTok. Tapi kalau kita tengok TikTok hari ini, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi bagaimana kita nak menguasai ilmu TikTok ini? Walaupun saya tak pandai sebenarnya, tapi kita gunakan TikTok ini sebagai satu cara untuk mengajar murid-murid kita lah. Walaupun satu topik yang kecil, macam contoh, saya bagi contoh lah TikTok yang masyhur, Aside, dia gunakan bahasa Inggeris. Walaupun satu perkataan, tetapi sudah mendapat ilmu lah. Itu saja Tuan Moderator, saya serahkan balik kepada Tuan Hajah Moderator. Baik, perbezaan antara Guru Cemerlang dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, jelas sekali penjelasan dari Cikgu Aris tadi. Guru Cemerlang berkenaan dengan kemahiran dan kepakaran yang diiktiraf dengan kenaikan pangkat, manakala Anugerah Perkhidmatan Cemerlang adalah berdasarkan kecemerlangan kerja buat pada tahun semasa. Jadi saya minta Cikgu Nur Hikmah boleh nyatakan apakah ciri-ciri untuk menjadi guru cemerlang. Okey, silakan.
Terima kasih Puan Haji Aniza. Okey, baik, saya teruskan ya forum kita dengan ulasan 6 ciri-ciri guru cemerlang. Apa yang saya kongsikan di sini saya ambil juga sumber-sumber daripada Jemaah Nazir. Jadi cikgu-cikgu boleh cek dah. Kalau diri cikgu-cikgu ada 6 ciri ni, tahun ni tapi tu iklan boleh mohon ya. Okey, apa yang saya beritahu ni hampir samalah dengan apa yang Cikgu Aris nyatakan tadi. Okey, yang pertama, peribadi. Ini yang peribadi ni saya rasa kunci utama sebenarnya. Kenapa? Sebab untuk menjadi guru cemerlang kita perlu positif. Kita perlu positif. Pendek kata di sekolah tu walaupun adalah sikit rasa tak puas hati kita, contoh kan, senario yang berlaku dengan sesiapa sahaja, tapi kita kena sentiasa positif. Kita kena proaktif. Maksudnya kalau orang bagi tugas kita kata saya tak, kadang kata saya tak reti ni, saya tak reti ni, saya tak boleh buat ni, saya tak pernah buat ni, saya tak pernah jadi gini-gini ni, tak pernah jadi. Okey, jadi kita kena kata tak apalah, saya cuba, saya cuba. Okey, kemudian ambil tanggungjawab. Kita ada rasa tanggungjawab. Jangan kata bukan kerja kita, biarlah, contoh. Dan kita kena beri terbaik dan kita sentiasa tambah baik. Orang kata hasil kerja kita berpegang teguh kepada etika perguruan dan juga etika perkhidmatan awam kita. Itu ciri yang pertama. Yang pertama itu peribadi kita. Yang kedua itu pengetahuan dan juga kemahiran seperti yang telah diulas oleh Cikgu Arif. Saya teruskan. Yang ketiga, hasil kerja. Hasil kerja kita sebagai guru, hasil kerja murid kita, dan apa segala hasil kerja kita di sekolah maupun tugas di sekolah, di PPD dan JPN ataupun kebangsaan, kita kata kita nak yang terbaik. Kita cuba buat yang terbaik semampu kita, dan kita dokumentasikan semua itu. Kalau kita ada rasa macam tak boleh ni, tak boleh ni, kita kena buat gini ni, kena buat gini ni, kita dah ada dah itu ciri-ciri guru cemerlang. Contoh kalau sukan tak, kalau suka semangat kita nak hias, nak buat pembarisan, nak hias kemo, hias murid, itu kita ada dah tu ciri-ciri guru cemerlang. Tak boleh ni, tak boleh ni. Kadang-kadang cikgu nak PPT, tak apa lagi, nak pelepah angin dia. Itu kita dah ada dah ciri kita tu, hasil kerja kita tu. Okey, yang keempat pun sangat penting, itu komunikasi, cikgu. Walaupun sesiapa pun kita lah, kalau kita di sekolah, kita masih lagi ada guru besar, kita ada pentadbir, kita ada PK, kita ada rakan sejawat kita. Ibu bapa sangat penting sebenarnya kan. Kita, klien kita, yang utama adalah murid kita, warga sekolah, tukang sapu, tukang cuci, semua tu kita kena ada komunikasi yang baik. Dan kita, walaupun contohlah kalau kita dah memegang jawatan guru cemerlang, jangan kata aku GC, aku GC, kena dengar kata kita kan. Ada mungkin ada sekelumit kita rasa kita bercanggahlah pendapat, tapi kita sebagai guru cemerlang ni kita kena undur selangkah. Kadang-kadang apa benda yang kita buat tu kita kena undur selangkah untuk kita terus maju ke hadapan kan. Okey, seterusnya komunikasi juga penting. Saya tak nyatakan di sini. Keluarga kita sebenarnya kena penting. Kalau kita isteri, kita suami, kita kena ada komunikasi yang baik dengan isteri. Kita isteri, kita kena ada komunikasi yang baik dengan suami, anak-anak kita, sebab mereka ni lah sebenarnya akan menyokong kita. Kalau tanpa kata keluarga sokong kita, kalau suami kita, saya nak balik, rasa ni saya nak, tahun ni saya nak apply GC. Oh tak payahlah, tak payahlah. Dia cakap gitu, kerja banyak GC. Dan kalau kita jadi GC kan, kadang-kadang Google Meet tu cikgu habis hari sekolah, terpaksa buat malam. Google Meet GC malam. Kalau kita orang perapat kita tak memahami, amat sukarlah sebenarnya untuk kita. Okey, seterusnya yang kelima, sumbangan telah dinyatakan kepada sekolah, daerah, kebangsaan, antarabangsa dan juga NGO. Okey, potensi ini dalam pelbagai bidang lah cikgu. Macam gini lah, macam saya kata tadi lah, jangan ada istilah saya tak reti ni, saya tak pernah buat ni, saya tak pernah jadi ni. Kena ada, insyaAllah saya cuba. Okey, saya cuba buat yang terbaik. Kalau saya tak tahu, saya tanya. Okey, begitu. Jadi saya rasa itu sajalah. Okey, ulasan saya tentang 6 ciri-ciri guru cemerlang, dan ada lagi ciri-ciri yang lain sebenarnya yang boleh kita dijadikan panduan. Itu saja. Saya serahkan kembali kepada Puan Nisa. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Hikmah. Yang menarik perhatian saya apabila Cikgu Nur Hikmah kata undur selangkah. Undur selangkah ni macam kita kecil-kecil dulu kita nak lompat jauh. Bila nak lompat jauh tu kena undur
barulah kita boleh lompat paling jauh yang kita mampu. Jadi itulah caranya untuk kita jadi cemerlang. Okey. Baik. Kita juga nak tahu tempoh masa untuk menjadi guru cemerlang ni bagaimana. Ada proses-proses dia. Jadi saya minta Cikgu Aris untuk kongsikan apakah proses untuk menjadi guru cemerlang. Silakan Cikgu Aris. Okay, terima kasih kepada Puan Hajah Moderator. Jadi berkaitan dengan garis masa, bila boleh kita memohon guru cemerlang. Kenapa saya dapat DG 48 tahun 2009? Sedangkan saya mengajar tahun 1995. 14 tahun baru dapat. Tapi terus lampak DG 48. Maksudnya DG 44 saya tidak guru cemerlang. Tetapi persediaan saya, maknanya 14 tahun itu satu jangka masa yang panjang. Persediaan saya 14 tahun itu, saya menyimpan semua dokumen saya bermula tahun pertama sehinggalah saya mendapat tahun 2009. Jadi garis masa sebenarnya apabila seorang guru yang siswazah lah, contoh ketika berumur 25 tahun, 25 tahun kalau time base kecemerlangan, bahasa kecemerlangan maksudnya ambil masa 8 tahun. Cikgu boleh tengok di depan. Kalau guru cemerlang 41, maksudnya dia dah mengajar 4 tahun. Kenapa saya tulis 5 tahun? Sebab 5 tahun itu pengesahan jawatan. Maknanya selepas 4 tahun kita mengajar DG 41, kita sudah boleh memohon DG 44. Dan kalau time base 8 tahun, maksudnya kalau kita dapat ketika itu 5 tahun kita disahkan jawatan kita sebagai guru cemerlang, mana kita untung 3 tahun. Saya untung 2 tahun. 14 tahun, sepatutnya 16 tahun, saya untung 2 tahun untuk DG 48. Maksudnya kita dah ambil untung 2 tahun. Itu guru cemerlang DG 44. Dan apabila DG 44 sepatutnya 8 tahun untuk 48 ke 52
pakar lah, ni doktor pakar, guru cemerlang kita panggil, bekas mata guru cemerlang. Dia tahu, dia marah pula panggil. Kenapa panggil guru cemerlang saya? Saya bukan guru cemerlang dah. Dia tanggapan terhadap guru cemerlang. Dan saya rasa terpanggil supaya istilah cemerlang ini diangkat. Dah, kita rasa bangga. Sebab apa? Cemerlang ni, walaupun kita tidak guru cemerlang, title guru cemerlang, tetapi kita mengajar cemerlang, ia pun cemerlang juga. Dah. Kenapa kita rasa sedih apabila panggil guru cemerlang? Dulu guru pakar rasa bangga, tapi mungkinlah tanggapan apabila sudah mencapai tahap tertinggi dan mereka rasa tak layak dipanggil guru cemerlang. Dan mungkin anggapan guru cemerlang ni apabila pegang guru cemerlang kena pegang lah macam-macam lah, pegang di sekolah jawatan, kena pegang utama di JPN. Itulah yang menyebabkan dilema guru cemerlang sebenarnya lah. Jadi kita kena faham lah, apabila kita ada cita-cita. Tadi saya dengar lah petikan ucapan Datuk Ketua Pengarah di satu majlis di Negeri Perlis. Dia memulakan dengan nyanyian lagu warisan. Jadi saya dengar juga ucapan dia dan saya ambil intipati dia. Dia kata apabila dengar lagu warisan, dia tengok mungkin ketika itu kita tak bermaya lah, tak bersemangat. Jadi apabila dengar lagu warisan itu lagu Sulaiman, maka dia bersemangat. Dan apa yang dia sebut, saya ingat lagi, pertama dia kata kita mesti ada cinta, perasaan cinta. Cinta dan juga perasaan cita-cita, ada cinta dan cita-cita. Dia tanya seorang guru apa cita-cita dia, menjadi guru dan polis. Dan saya tertarik jawapan dia, maksudnya menjadi guru. Dan apa yang saya nak highlightkan di sini, maksudnya apabila kita ada rasa cinta kepada murid-murid kita, maka kita akan mengajar secara berterusan. Berterusan, walaupun mungkin kita tidak title guru cemerlang, tapi kita mengajar dalam keadaan cemerlang, sentiasa cemerlang. Tak, kita mengajar dia dengan bersungguh-sungguh. Tak, itu yang kita mahu. Bukan semestinya dapat guru cemerlang kita pun berhentilah jadi cemerlang. Jadi apabila kita ada hasrat untuk mengisi guru cemerlang, dan saya sebagai WDP Muafakat Guru Cemerlang Kelantan, mana-mana guru yang berminat untuk menjadi guru cemerlang, berminat untuk berkongsi lah. Sebab apa? Ketika saya menjadi guru novis, saya hanya melihat, bertanya, dan usaha saya sendiri. Jadi hari ini kita nak berkongsi supaya guru-guru yang berminat untuk mengisi guru cemerlang ini supaya datang, tampil, berbincang, jumpa guru besar, jumpa pengetua. Saya berminat cikgu, bagaimana? Kita boleh berbincang, dan pengetua insya-Allah guru besar akan membantu kita lah. Mungkin dia boleh cadang siapa yang perlu kita jumpa. Okey, jadi ini saya bagi contoh lah. Kalau cikgu itu dilantik pada tahun 2016, umur 25 tahun, dan kalau dia ikut track yang betul, persediaan yang betul, maka tahun 2029 dia sudah dapat grade kasih. Kenapa kita nak grade kasih? Dia sebenarnya grade kasih ni betul lah. Pertama dari segi tanggungjawab, sebenarnya besar tanggungjawab. Yang kedua dari segi gaji pun juga meningkat daripada biasa. Jadi bukanlah kita bekerja cita-cita untuk meningkatkan gaji, tetapi apabila kita berusaha dan kita diiktiraf oleh jabatan kita dan kita memohon, kita dapat, alhamdulillah, Allah bagi pada kita usaha kita. Bukan kita bekerja ni untuk menjadi guru cemerlang untuk dapat kenaikan gaji. Yang penting niat kita tadi. Apa cita-cita kita? Cinta kita pada murid-murid kita. Okey, sini saya jelaskan lah. Untuk menjadi guru cemerlang, dia ada syarat dia lah. Syarat yang pertama dipanggil syarat umum. Mungkin lepas ni boleh cikgu-cikgu yang berminat boleh tengok syarat umum. Ya, banyaklah, ada lebih kurang 8. Maknanya cukup syarat yang ni. Syarat umum lepas, contoh lulus tapisan keutuhan SPRM, disahkan dalam perkhidmatan, itu umum.
Lepas tu yang kedua, barulah kita pergi pada syarat khusus dari segi masa kita. Kalau tahun ketiga kita nak memohon DG44 tak boleh lah. Sehingga tahun 1 Januari barulah boleh memohon DG44. Kalau kita tak cuba syarat ni, Nazir akan tolak. Maknanya akan tidak disaring lah untuk cut off point yang dipanggil. Okey, lepas tu ini apabila kita memohon, kita akan dinilai. Maksudnya dia akan 5 perkara lah. Yang pertama, sembokkan dokumen. Sembokkan dokumen ni penting lah. Apabila sembokkan dokumen, maka perlu ada file. Okey, file itu bergantung pada guru-guru. Cara penyediaan file itu bergantung kebijaksanaan bagaimana dia menyediakan file. Ada sedia satu file, ada berbagai file. Jadi lepas ini saya akan tunjuklah bagaimana file-file yang saya sediakan lah. Okey, lepas tu pembentangan calon. Yang ketiga, pemerhatian. Pemerhatian apabila Nazir datang, dia akan perhatilah, perhati kita macam mana melalui tumbuh buah dan sebagainya dah. Okey, ni saya rasa yang ni saya sebut secara sepintas lalu saja. Ini adalah cara bagaimana seorang guru yang ingin mengisi guru cemerlang pada tahun ini lah. Di mana isi dalam e-pangkat. Kalau dulu kena isi borang, lepas tu hantar buku dan sebagainya kan. Tahun ini pihak Jemaah Nazir telah memudahkan kepada cikgu-cikgu di mana isi dalam e-pangkat. Jadi data dan informasi kena lengkap lah. Data perkhidmatan, data perjawatan kena lengkap. Bagi isi dalam tu. Lepas tu diperakui oleh ketua jabatan masing-masing. Kalau guru besar, pengetua, kalau matrikulasi, pengarah diakui, dan seluruhnya akan dipilih, disaring layak atau tidak, cut off point. Maka lepas itu barulah keluar layak atau tidak untuk dinilai. Barulah Nazir akan telefon kepada kita untuk dinilai. 5 perkara tadi, datang ke tapak ke sekolah kita untuk dinilai, dan seluruhnya dapat keputusan. Jadi itulah bagaimana proses dia untuk menjadi guru cemerlang. Itu bagaimana kita nak berminat untuk mengisi guru cemerlang. Dan suka saya beritahu, kalau kita nak minta tahun depan, tahun hadapan, makanya bermula hari ini kita sudah ada perancangan. Kalau kita cukup syarat, kalau kita ada 3 tahun lagi, kita ada 3 tahun lagi sebelum kita dinilai untuk grade tertentu, mana 3 tahun ini sesuai untuk kita bersedia. Bersedia sebab dia akan nilai dalam masa 3 tahun ke belakang. Makna kalau tahun ini 2023, 2023, 2022, 2021, 2020. Maksud kita akan sediakan file itu selama 3 tahun. Okey, ini saya sebut tadilah makna e-pangkat, pengakuan, saringan dan keputusan layak ataupun dinilai. Ini dalam e-pangkat lah. Yang mana cikgu boleh tengok, boleh belajar lah, tanya guru-guru cemerlang yang telah isi, insya-Allah. Yang apa yang penting sini, kita ada cita-cita. Terdetik di hati kita, aku nak belajar, aku nak jadi guru cemerlang, nak isi, insya-Allah. Kalau ada detik macam tu, maksudnya cikgu ini sudah ada cita-cita untuk menjadi untuk mengisi guru cemerlang. Dan saya mohon guru-guru di sini, walaupun mungkin kita kata kita tidak mengisi guru cemerlang, tapi jadilah guru cemerlang dalam mata pelajaran kita. Insya-Allah kita akan menjadi guru yang hebat di mata murid-murid kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Cikgu Haris. Jelas sekali perkongsian daripada Cikgu Haris bagaimana untuk menjadi GC ya. Jadi saya harap tuan-puan yang berada di hadapan saya hari ini jangan tunggu lama-lama. Boleh terus berjumpa dengan Cikgu Haris, dengan Puan Cikgu Nur Hikmah, dan juga dengan kami di PPD juga bagi cikgu-cikgu yang berminat untuk menjadi guru cemerlang. Jangan malu cikgu. Kalau malu, orang kata malu bertanya, sesat jalan ya. Baiklah, sebagai guru cemerlang, kita dapati guru cemerlang ni memang terkehadapan daripada guru-guru lain. Seperti kata Cikgu Haris tadi, pengetua atau guru besar pun sentiasa panggil dan bagi kerja ya. Jadi saya minta Cikgu Nur Hikmah kongsi, apakah amalan-amalan sebagai guru cemerlang yang menjadikan kita sebagai guru cemerlang ini boleh sustain
dan terus cemerlang. Silakan Cikgu Nur Hikmah. Terima kasih Berhajat Aliza. Okey, saya teruskan ya dengan amalan guru cemerlang dalam PDPC. Di sini saya highlightkan 4 perkara di mana kita sebagai GC kita seharusnya menyambut baik segala apa dasar ataupun hasrat yang diperkenalkan oleh kementerian untuk kita budayakan. Kita tak boleh kata tak boleh. Kita kena kata insya-Allah saya cuba. Yang pertama yang sedia maklumlah iaitu proses pembelajaran PAK 21. Yang kedua tentang bila dah kita sebut PAK 21, ia akan berkait dengan elemen kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, dan juga kita harus bagi penekanan kepada konsep pengajaran iaitu pedagogi terbeza yang kata digebukan dah banyak dah bagi pendarat kepada kita. Dan yang terbarulah kita terbaru iaitu pendidikan digital. Kita kena mahirkan diri kita dengan digital. Saya pergi secara ringkas contoh kalau PAK 21, kenapa kita perlu dalam PDPC kita perlu tekankan PAK 21 kerana apa yang dihasratkan dalam di PAK 21 elemen-elemennya berkait rapat dengan SKPN G2 standard 4 kita, iaitu kita sebagai guru, sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai, dan akhirnya kita akan melahirkan aspek murid kita sebagai pembelajar yang aktif dan seterusnya akan menghasilkan murid gemilang. Seterusnya pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat, di mana kita harus merangsang anak murid kita untuk berfikir aras tinggi supaya kita dapat keputusan idea daripada mereka. Dan kita jangan kata anak murid kita tak boleh. Kita jangan kata anak murid kita tak boleh. Anak murid kita boleh sekiranya betul cara kita, betul cara PDP kita. Dan ini contoh di mana saya melaksanakan aktiviti PAK 21 dalam kelas saya dan juga elemen kebat yang saya jalankan. Saya juga mengajar sains, saya juga mengajar aktiviti, dan di situ kita tengok cikgu, kalau kita buat aktiviti dengan anak murid kita, tak ada anak murid kita yang tidur, tak ada yang anak murid kita sedih, tak ada anak murid kita yang tak nak buat. Anak murid kita yang di belakang yang tak nak bercakap pun, kalau kita suruh buat aktiviti dia akan bangun. Sekurang-kurangnya dia akan bangun dan dia akan buat. Di situlah kita rasa kepuasan kita mengajar. Seterusnya pedagogi terbeza yang baru-baru ni kan. Pedagogi terbeza ni cikgu, dia sebenarnya banyak yang kita boleh ubah suai untuk kita adaptasi dengan murid kita. Pertama, kita boleh ubah suai dari kandungan, proses, produk dan juga persekitaran. Yang mudah lah bagi saya lah. Sebab saya dalam SK Kepangkan 3, satu kelas cikgu 38 orang, satu kelas 37 orang. Jadi kadang-kadang saya subjek sains, masa saya terhad. Jadi kalau saya nak buat banyak sangat aktiviti, sukar bagi saya nak membezakan murid saya. Apa yang saya buat, murid yang saya tahu dia lemah, saya suruh dia tulis di hadapan. Di situ saya dapat tahu dari segi ejaan dia, dari segi pengetahuan dia, dari segi kefahaman dia. Dan murid-murid inilah yang saya kata duduk di belakang, tapi bila kata siapa nak tulis depan, mari berapa pun nak mari ni. Saya rasa itu yang paling mudah dan paling cepat untuk kita buat dalam kelas. Seterusnya Cikgu Arif. Sebab kita juga mengejar masa. Dan juga pendidikan digital cikgu, baru-baru ini Kementerian Pendidikan juga akan melancarkan dasar pendidikan digital. Jadi kita sebagai guru kita kena mahir. Kalau cikgu tengok ni Cikgu Arif kita ada guna apa? iPad. Dia ada iPad bukan satu cikgu, 2 dia ada iPad. Tentu nak sampai ke taraf kata GKC ni kena ada 2 iPad kita kena belajar. Dan selain pada itu jugalah, selain pada pendidikan digital, kita kena belajar, kita kena sediakan persekitaran untuk anak-anak kita belajar tu selesa dan kondusif. Sebagai contoh, ini adalah bilik sains, sahabat saya cikgu sains, jadi saya jaga bilik sains. Bilik sains saya di SK Zainab 1, dan yang kedua adalah bilik darjah saya di SK Kepangkan 3. Di bilik sains, bila kita nak buat ni memang seterusnya memerlukan kos dan juga tenaga dan juga masa. Ada orang kata tak apalah GC,
GC beli waktu duit sendiri sebab GC banyak duit. Okey, GC gaji banyak, dok juga cikgu. GC pun asalnya susuk juga. Okey, bukan gaji banyak contoh lagu tu, tapi sebab keinginan kita tu. Tak boleh jadi ni, tak boleh ni, tak boleh ni, kena buat ni. Perasaan tak boleh tu yang kita rasa kita sanggup berkorban lah. Seperti di bilik saya tu, kalau cikgu tengok saya tak pandai buat miura cikgu. Saya orang kata kita tempah orang lain lah datang buat. Sebab kita ingat kita kena fikir juga betul rezeki kita sebagai guru cemerlang ni, kita akui lah gaji kita banyak sikit lah berbanding rakan-rakan kita yang lain. Dan kadang-kadang rezeki yang Allah bagi pada kita tu, dalam rezeki kita, dalam gaji kita tu, ada rezeki untuk orang lain. Saya pegang konsep itulah. Jadi alhamdulillah lah setakat hari ini, walaupun kata GC gaji banyak, Pak Cikgu habis juga, tapi alhamdulillah Allah gantikan dengan benda lain. Okey, dengan bilik darjah saya buat di SK Kepangan 3 setelah 16 tahun saya tidak memegang guru kelas di sekolah lain. Sebab saya jawatan utama kan, jadi tak bagi guru kelas. Tapi saya pergi SK Kepangan 3, mereka bagi saya guru kelas sebab saya cikgu baru, jadi tak ada kerja banyak. Dia kata kita bagi di guru kelas. Bila saya jadi guru kelas pun sama, saya rasa tak boleh jadi ni, tak boleh ni, kena buat ni. Jadi tapi alhamdulillah cikgu, ibu bapa ni sangat positif sebenarnya. Bila kita kata kita dah buat gini, lepas kita tunjuk pula kita buat gini. Dan alhamdulillah ibu bapa memberi sumbangan. Saya minta cikgu RM10 je nak bayar untuk alas meja yang berharga RM9. Saya kata saya nak pasang lansir, saya nak buat alas meja, saya nak tukar 3 getah, tapi saya minta RM10 lah cikgu. Kita ni cikgu ni takut nak minta duit ibu bapa kan, takut timbul isu. Tapi alhamdulillah ada ibu bapa yang memahami hasrat kita. Dia bukan bagi RM10, dia bagi RM100, dia bagi RM200. Jadi di situ ada lebihan untuk saya. Jadi asalnya nak buat lansir dengan alas meja sahaja, jadi bolehlah menampung untuk saya beli 3 getah. Okey, jadi di situlah kita, bukanlah kata kita ni guru cemerlang. Kalau kita cikgu sendiri bukan, kita rasa macam rasa tak kamuk cikgu masuk dalam kelas dengan keadaan persekitaran anak murid kita belajar yang tidak kondusif. Okey, seterusnya Cikgu Arif, saya rasa itu sajalah. Okey, perkongsian saya tentang amalan PDPC sebagai guru cemerlang. Baik, terima kasih Cikgu Nur Hikmah. Kita dapat dengar daripada perkongsian tadi, masa, tenaga dan wang diperlukan ya untuk menjadi guru yang hebat. Namun hasilnya guru yang hebat akan melahirkan murid-murid yang hebat. Jadi insya-Allah apa yang kita buat itu akan sentiasa mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Saya rasa kita telah dapat menyuntik keinginan untuk menjadi guru cemerlang dalam kalangan penonton kita pada hari ini ya. Jadi saya minta Cikgu Haris untuk berkongsi, untuk menjadi guru cemerlang ini apa persediaan yang perlu dibuat oleh para calon-calon guru cemerlang di hadapan kita ini. Silakan Cikgu Haris. Okay, terima kasih kepada Puan Hajah Hamiza. Bagaimana persediaan? Setelah kita dengar tadi amalan terbaik sebagai guru, apakah persediaan yang perlu kita ada? Sebab itulah saya kata dalam persediaan ini kita kena bermula hari ini. Bermula hari ini kalau terletik hati kita untuk menjadi guru cemerlang. Dan saya yakin yang berada di hadapan saya ini adalah merupakan guru cemerlang yang ada cita-cita. Kalau dia tidak ada cita-cita, maka dia tak datang di sini hari ini kan. Jadi sanggup berada 1 jam lebih atas kerusi mendengar. Mungkin ilmu yang kami sampai ini tak berapa sangat, tetapi mungkin ambil satu perkara sahaja, ambil satu bawa balik dan ada cita-cita terletik untuk menjadi untuk buat persediaan menjadi guru yang cemerlang. Bukan maksudnya guru cemerlang ni kita isi orang tak perlu cemerlang, maksudnya menjadi guru cemerlang di dalam kelas. Okey, kalau saya guru-guru boleh tengok di sini, makna 2 kaedah lah cara penyimpanan kita, iaitu cara fizikal dan juga digital. Penting dua aspek ini. Pertama dari segi fizikal ialah borang. Kalau kita nak mengisi guru cemerlang, kita kena isi borang, dan sekarang borang dah isi dalam e-pangkat.
Okey, lepas tu kita ada file. File itu kalau satu pemantauan, penilaian, contoh penilaian Nazir untuk tengok SPM sekolah, tentu ada file. Takkan Nazir tengok tak ada apa pun, maka tidak ada lah penilaian, maka kena ada file. Bentuk file itu terpulang kepada cikgu-cikgu semua, terpulang kepada kemudahan kita, apa yang kita dapat sediakan. Cuma yang lebih penting ialah secara tersusun. Mana apabila Nazir tanya file ini, pencapaian murid ada, apa aktiviti kita, kurikulum ada, kita boleh tunjuk. Bukan kita ambil masa, okey, saya nak minta setengah jam untuk cari, baru nak cari file. Jadi first information game, Nazir kata cikgu tak bersedia ni, tanya file ni tidak ada, file ni tidak ada. Tapi kalau kita letak di hadapan, maksudnya tanya kita boleh tunjuk, maknanya satu permulaan yang baik. Okey, secara digital, kenapa saya kata digital penting? Sebab digital ini penting untuk kita menyimpan terlebih dahulu. Saya sebenarnya apabila saya dapat, saya suka menyimpan, saya menyimpan surat menyurat ini bermula tahun 1995 lagi. Dan sekarang saya masih ada lagi surat tersebut, warna kuning dah surat itu. Warna kuning dah, tapi saya anggap dia satu memori saya. Saya nak tunjuk kepada anak-anak saya, inilah abah buat ni, bagaimana dapat C ni, macam ni lah buat. Nak tunjuk pada anak-anak bagaimana untuk berjaya ni bukan senang, tapi kena ada persediaan daripada awal. Okey, album ni kalau dulu kita guna kodak, 30 kodak habis duit ya. Sekarang ni kita ada kamera digital, kamera simpanlah, ambil gambar. Contoh hari ni kita datang, kita nak simpan kat mana? Gambar ini kita simpan dalam Facebook. Mungkin tidak masuk secara umum, tapi private dulu simpan. Apabila kita nak, kita ambil, kita susun dalam bentuk yang tersusun. Itu apa yang saya buat. Dan dulu apabila saya ambil foto, saya simpan dalam pendrive. Dalam pendrive tu ada 3 pendrive, 3 yang sama. Saya kata kali ini yang ni ada yang ni, dan saya beli yang 1000 giga, 1000 apa? Yang besar tu. Saya masuk semua gambar-gambar. Sebab itulah apabila saya nak gambar itu, foto itu, saya boleh ambil. Saya boleh susun dalam bentuk apa? Secara tersusun. Sebab itu penting kita menyimpan dan secara digital ini, makna secara iCloud dan secara dan Telegram dan sebagainya, terpulang kepada kepakaran guru masing-masing dah. Masuk dan FB kita kata penting kan untuk kita simpan foto, penting ya. Hari ni kita tengok FB macam-macam tak. FB hari ni makan conek, masuk dalam FB. Hari ni pergi ke pantai, masuk dalam FB. Boleh masuk, tak masalah, tapi janganlah kita bercanggah dengan adat dan budaya kita. Tak, sampai kita buka aurat kita, masuk FB kita. Ataupun kita buat perkara yang tak baik, masuk FB. Jadi sebagai guru, sebagai penjawab awam, kita kena jaga etika ini, etika FB ini tak. Kita masuk perkara-perkara yang boleh menjadi contoh kepada orang lain. Dan apa yang penting sini, kalau kita masuk FB, maksudnya kita masuk itu boleh impak kepada orang lain. Impak dari segi pahala jariah. Kita tunjuk hari ini kita pergi mendengar Al-Quran, membaca Quran, kita pasang. Apabila orang lain dengar, dia tersentuh hati, tak, maka itu impak kepada orang yang melihat. Kita dapat jariah. Tak, okey. Ini contohlah, contoh saya. Kenapa saya ambil gambar? Ini gambar album tahun 1992. Ketika saya tahun 3 di Universiti Melaya, saya mengadakan satu program perkampungan orang asli selama 10 hari. Saya berkampung di orang asli ni 10 hari. Kerja saya ialah menyediakan makanan, bagi jamu. Bagi jamu kepada penduduk orang asli. Dia ketika panggil Ulu Kerling. Dan impaknya apabila saya melaksanakan program ini di peringkat universiti, saya telah laksanakan di sekolah pertama saya di Sai Macan. Pada tahun 1990 saya telah membawa murid-murid saya bersama dengan murid pelajar-pelajar di Lampuri untuk pergi ke kampungan Lambu. Itu atas dasar pengalaman.
dan foto itu saya simpan. Nah, cikgu boleh tengok foto saya sedang mengajar tahun 1992. Berapa puluh tahun? Saya ada masuk dalam FB saya. Jadi orang heran, kenapa boleh ada album macam ni? Album saya simpan lagi. Dah koyak dah. Dan saya simpan sebagai memori saya. Tahun 1992. Dan itu ialah foto pasukan rugby saya juara. Saya simpan. Jadi inilah dia panggil, orang kata tahap permulaan saya untuk menjadi guru cemerlang. Okey, dari segi file, file kita ni bergantung pada cikgu-cikgu lah. Pertama, saya bahagikan file ini dalam bentuk file ini. Pertama, perjawatan kita, perkhidmatan kita. File perkhidmatan kita senaraikan. Okey, lepas tu pengurusan dan pentadbiran sekolah dan kurikulum murid, kurikulum, khidmat sumbangan dan juga inovasi dan penulisan. Okey, ini adalah file yang orang kata induk lah. Dan mungkin file perjawatan itu boleh berpecah lagi, berpecah ikut tahun. Dan apa yang saya boleh kongsi di sini, file pelibatan. File pelibatan ni cukup senang saja. Kita sediakan satu file tahun ini sebagai contoh. Tahun ini tahun 2023, kita sediakan kolom peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat GPM, bangsaan, antarabangsa dan CJ. Jadi sebarang surat menyurat yang kita dapat ataupun program-program yang kita dapat, kita masuk dalam satu file induk. Jadi nanti file surat itu masuk dalam itu dulu. Dan di akhir tahun nanti kita ambil balik surat itu, kita photostat, kita jadikan satu buku pelibatan tahun 2023. Dan disitulah nanti ada foto, ada gambar, ada CJ. Semua foto itu kita jadikan buat macam satu tesis. Jadi apabila kita dah ada pelibatan tahun 2023, maksudnya kalau kita memohon 2026, kita dah ada 3 buku pelibatan tahun 2023, 2024, 2025, 2026. Letak depan tu, Nazir akan tengok 3 tahun dalam bentuk buku. Tapi file yang kita sedia itu jangan buat, kita letak dalam file. Maksud kita dah ada file 4 tahun, 3 tahun. File tu ada, sebab kita nak photostat, kita kena ada. Itu cara saya menyimpan. Jadi apabila kita menyimpan macam tu, kita tidak hilang surat kita. Surat kita ada. Ni kita surat sampah, kita buang, letak kat mana, kita masuk tu. Walaupun kita rasa kita tak memohon guru cemerlang, tetapi apabila ada pemantauan dari pihak Nazir, pihak PBK dan sebagainya, apabila kita tunjuk file ini, dia akan anggap kita sebagai guru yang hebat. Dan kemungkinan tahun itu kita akan dapat APC. Sebab apa? Sebab kita telah menunjukkan contoh bagaimana kita menyimpan file kita. Ni contohlah, ikut perjawatan, ada file lagi perjawatan. Ini cara saya lah. Mungkin cikgu boleh buat satu file, dalam tu ada kolom pula lah. Pengurusan kurikulum. Okey, murid dia ada, tugasan kita ada satu file. Okey, ni contoh lah. Contoh kulit. Contoh kulit letak, lepas masukkan isi kandungan. Okey, ni album. Album sejak dulu kita cuci lah. Satu program, satu album saya sedia. Jadi masa pemantauan saya letak di belakang itu. Nazir kata perlu 3 tahun saja. Saya kata tak apa, saya nak letak. Saya nak letak apa yang saya buat sebelum ini. Dan saya letak belakang dia penuh dengan album. Dia tak tengok ke, kalau saya tengok ke, nak tengok ke, terpulang pada dia. Tapi sudah memberi gambaran kepada pihak Jemaah Nazir bahawa inilah kerja buat kita sepanjang kita menjadi guru. Bukan 3 tahun itu saja, tapi kita bermula daripada awal. Sifat manusia dia nak tahu apa dia buat ni, dia tengok walaupun tidak tengok secara detail, tapi secara sempitan lalu dia tengok banyak file. Kalau macam ni boleh terbalik ni meja ni, file banyak. Itu boleh buat. Okey, ni saya bagi contoh lah, ada berapa minit ya? 2 minit. Okey, sekejap. Ini contoh bilik geografi saya lah. Tahun 1 saya semua bahan hasil pelajar saya letak satu bilik. Mungkin kita kata tak ada bilik, tak apa, letak dalam bilik darjah. Okey, bilik darjah ataupun lorong. Kita tengok lorong di sekolah kita tu ada kosong. Tak? Kita minta dengan guru besar, cikgu, saya nak guna lorong ni cikgu. Saya nak letak formula matematik. Kita buatlah matematik. Jadi ada lorong matematik. Bahasa Inggeris, lorong bahasa Inggeris. Kita tengok ada taman itu kosong saja, kita buatlah
Taman Bahasa Inggeris. Jadi guru besar pun rasa gembira, tak? Nanti Nazir datang, okey mari tengok Taman Bahasa Inggeris contoh. Ya mari tengok, kita buat, siapa yang buat ni? Ni guru ni biasa, tapi okey tahun depan saya nak cikgu ni isi guru cemerlang. Kerana apa? Kerja buat dia ciri-ciri guru cemerlang. Apa yang disebut oleh Cikgu Hikmah tadi kan? Okey ni dulu dah crowded. Apabila Nazir datang observe saya letak semua bahan-bahan sampai dia kata, cikgu, banyak cikgu ni, sampai jalan pun ada bahan pelajar, letak semua. Jadi akhir sekali dia kata dia tak perlu tanya dah hasil kerja pelajar sebab dia dah tengok. Okey, itu satu kan. Ni aktiviti dalam kelas boleh ambil aktiviti, kita jadikan satu foto album. Okey, ni aktiviti pelajar pasal projek kajian tindakan. Okey, ni satu perkara yang cikgu boleh buat lah. Dah saya buat satu program, satu murid, satu graf, di mana dalam tu dia ada biodata pelajar psikometrik. Psikometrik penting sebab tu dalam pentaksiran perkhidmatan sekolah ni ada 4 komponen: pentaksiran sekolah, PPD, psikometrik dan PAJSK. Jadi saya masuk elemen psikometrik cita-cita murid, sebab murid-murid ini tidak ada cita-cita kalau tidak disebut. Kita 5 saya tanya, apa cita awak? Saya ni tak tahu dia ni gapo cikgu ni. Dia tak tahu cita-cita dia. Apabila tak tahu cita-cita, maka mesti pun tak tahu nak pergi mana. Jadi kita kena pasti lagi. Tahun 1 dah kita tanya dah, apa cita-cita dia. Okey, lepas tu meningkatkan prestasi ni, saya ambil graf pencapaian dia 3 tahun, dan ni saya analisis item dia panggil. Setiap pencapaian pelajar murid ini saya analisis di mana kelemahan, bab mana dia lemah, sehingga saya akan buat intervensi kepada murid tersebut. Okey, ni bagaimana digital, kita berkongsi secara digital. Ni hasil kerja murid secara digital kita kumpulkan. Masa Covid dulu tak boleh keluar, saya minta setiap orang pelajar, setiap murid menyediakan satu video yang hantar kepada saya kumpulkan. Okey, ini bagaimana pelibatan kita dalam peringkat kebangsaan membentang kajian tindakan. Ini program antarabangsa yang saya buat lah. Antarabangsa ni bermula tahun 2010 sehinggalah 2019 saya buat satu tahun satu antarabangsa. Saya bersama pelajar pergi ke Aceh, pergi ke Kemboja. Saya bersama dengan pengetua berbincang bagaimana nak bawa pelajar, nak bawa murid ini. Okey, antarabangsa. Ini contohlah di Karimun, di Singapura, di Bandar Aceh, di Karimun, di Kemboja, dan di China. Yang di 2010 merupakan tahun pertama saya membawa murid-murid ke Beijing, China selama 25 orang murid pengawas dalam keadaan ketakutan bawa murid-murid ini ke negara China lah. Okey, selama 10 hari. Lepas tu bagaimana kita berkongsi peringkat kebangsaan, kita buat dalam bentuk dokumen. Jadi kebangsaan. Okey, kita juga ada khidmat komuniti lah. Jadi Muafakat Uji Bulan ni ada mengadakan program khidmat komuniti di tahun 2021. Kami guru cemerlang pergi membantulah masa-masa banjir di Temeloh. Dan ini adalah program PIBG. Program PIBG di rumah murid kita di Pulau Beluru, di Pulau Seratus itu. Ini program khidmat komuniti lah yang saya buat di sekolah, di Perkim. Banyak lagi lah yang saya buat bersama dengan murid. Dan salah satu apa yang saya buat ialah saya membuat proyek komuniti dengan murid asli di Kelantan lah. Contohnya di Kuala Dah, di Pasir Tinggi, Kuala Betih, Pospro, Sungai Ruah, tahun lepas Sungai Ruah. Dan impaknya bukan sahaja kita membuat program di sekolah rendah itu, tetapi kita membawa murid kita ni, dia rasa satu perasaan gembira, rasa pengetahuan yang baru, bagaimana mereka berhadapan dengan murid-murid orang asli ini. Dan apabila mereka keluar nanti sebagai seorang pelajar, mesti mereka sudah ada pengalaman mendidik murid-murid asli. Inilah apa yang saya buat. Ini pengalaman saya berada di kampung Pasir Tinggi dengan masyarakat lah. Jadi semuanya ini adalah program bagaimana kita nak
meningkatkan pencapaian kita juga dan meningkatkan lagi bagaimana kemahiran kepada murid-murid kita lah, kemahiran berkomunikasi, kemahiran mengurus satu-satu majlis. Jadi itulah apa yang kita boleh buat. InsyaAllah kita akan menjadi guru yang terbaik di mata murid-murid kita. Walaupun mungkin kita terisi guru cemerlang, tapi kita bercirikan guru cemerlang, mana mengajar sehingga titisan peluh yang terakhir. Mana mengajar sungguh, biarlah murid kita nanti apabila kita jumpa cikgu, ya peluk kita, cikgu, terima kasih cikgu, saya dah menjadi menteri pendidikan, saya sudah menjadi pengarah ini. Apa perasaan kita ketika itu? Kita akan menangis melihat murid kita. Kita akan bayangkan ketika itu murid kita tengok, murid ini tak pandai, tapi atas didikan kita, usaha kita, tanggungjawab kita mendidik bersungguh-sungguh, kita menjadi beliau menjadi seorang yang berguna, boleh menjadi pegawai yang tinggi di kementerian dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada Puan Hajah Nazar. Baik, terima kasih Cikgu Aris. Menarik sekali perkongsian yang dikongsi oleh Cikgu Aris tadi, dan semua ini dokumen sangat penting ya untuk kita tunjukkan kepada nazir yang akan datang memantau nanti. Dan saya masih ingat kita booking bilik gerakan sekolah tu selama 3 hari untuk meletakkan eviden kita, termasuklah semua buku-buku kerja murid. Walaupun buku murid tu bergulung-gulung hujungnya, masih lagi kita tunjuk kepada nazir ya. Baik, jadi kita telah sampai ke pusingan yang akhir. Tanpa melengahkan masa, saya mohon Cikgu Nur Hikmah untuk memberikan sedikit rumusan sebagai kata-kata akhir forum kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Puan Aliza. Baiklah, rumusan forum kita hari ini iaitu Guru Cemerlang, Murid Gemilang. Saya nak harapkan sini apa keistimewaan menjadi Guru Cemerlang. Dari segi orang kata grade jawatan yang tinggi, gaji yang banyak tu kita letak ke tepi cikgu. Sebenarnya dia adalah bagi kita satu motivasi untuk kita bekerja dengan lebih semangat, kerana dalam naluri kita lah sebagai guru ataupun pendidik ini, kita ada naluri dilatih untuk sentiasa mencari ilmu baru dan kita lakukan penambahbaikan dalam PDP kita. Dan yang kedua ialah berkongsi pengetahuan cikgu. Apabila kita menjadi guru cemerlang, guru yang banyak ilmu ni, kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan kita, kerana ilmu itu ibarat air yang mengalir, dan apabila kita amalkan dan kita sampaikan, ianya sangat bermanfaat. Ilmu ini juga di saat kita miskin, ilmu menjadi harta bagi kita. Di saat kita kaya, ia menjadi perhiasan untuk kita, dan ini semua bekalan untuk kita bagi melahirkan murid kita yang gemilang. Jadi sekian itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada Puan Hajah Aniza. Baik, terima kasih Cikgu Nur Hikmah. Teruskan Cikgu Aris dengan rumusan untuk forum kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Puan Hajah Aniza. Sebagai rumusan apabila kita mendengar walaupun sedikit hari ini, anggaplah sebagai satu ilmu yang berguna kepada kita, pada diri saya. Kadang-kadang yang bercakap ini pandai bercakap tapi tak dapat pun, tapi insya-Allah dengan niat dan tekad yang mulia kita sama-sama amalkan. Okey, yang pertama saya rasalah kita perbetulkan niat kita menjadi seorang guru ini. Pertama, kita bekerja ikhlas kerana Allah. Itu yang paling penting ya. Apabila kita bekerja ikhlas kerana Allah Taala, pencipta kita yang telah menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk menjadi seorang guru, yang telah memberikan kekuatan suara kita, perbuatan kita menjadi contoh kepada murid-murid kita. Jadi kita bekerja ikhlas ini yang mendatangkan satu semangat, satu momentum untuk terus bekerja. Walaupun mungkin kita tidak dapat guru cemerlang, tetapi kita dapat APC. Tak pernah dapat APC, tetapi apabila kita bekerja ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi satu amalan, satu kenikmatan, kegembiraan, ketenangan kita. Kita tengok murid kita berjaya, kita rasa gembira. Itu satu ketenangan. Dah,
kita tengok dia berjaya menjadi jawatan yang tinggi, kita rasa gembira. Itulah satu anugerah yang Allah bagi kepada kita. Walaupun kita mungkin tidak dititle sebagai guru cemerlang, tapi kita mengajar ini ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan insya-Allah dalam proses kita nak menjadi guru yang cemerlang ini, kita mestilah menguasai ilmu, menguasai berbagai ilmu. Saya mendapat ilmu ni berbagai cara dah. Melalui guru, melalui rakan sebaya, melalui murid-murid kita. Dah. Kadang-kadang murid kita mengajar kita, cikgu tak boleh macam ni. Dah. Murid kita boleh menjadi guru kita. Dah. Teguran dia, dah. Teguran dia, kita boleh anggap dia sebagai guru kita. Walaupun dia murid kita. Itulah kita kena menerima sebarang ilmu, dan apa yang penting kita bersedialah. Bersedia untuk mencari ilmu, belajarlah dengan orang sekeliling kita. Hari ini kita lihat orang ramai ada. Apa yang kita dapat ilmu hari ini dah? Apa yang kita dapat? Kita dapat satu analisis. Kita buat analisis. Okey, yang keempat yang kita mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat melalui CPD atau PPBD dan yang paling akhir sekali yang penting kita kena cari guru kita. Guru kita, sifu yang boleh membimbing kita. Kalau kita nak menjadi guru cemerlang, maka kita kena carilah sifu-sifu ataupun guru-guru yang boleh membantu kita bagaimana untuk menjadi guru cemerlang. Kalau kita nak menjadi seorang pembaca Quran, kita nak carilah guru yang mahir dalam Al-Quran. Mana ikut bidang masing-masing. Nak belajar ilmu menanam pokok, kena carilah orang yang mahir dalam menanam pokok. Sebab itulah apabila kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka kita akan bersedia mencari ilmu. Walaupun orang yang mengajar ilmu itu lebih maknanya nampak tidak kata tidak berilmu, tapi sebenarnya berilmu dah. Kita dapat ilmu daripada dia dah. Jadi insya-Allah melalui perkongsian hari ini, mudah-mudahan akan memberi jariah kepada saya dan juga Cikgu Aliza dan juga Hajah untuk disampaikan kepada mereka yang tak hadir. Dan insya-Allah kita mengajaklah rakan kita untuk bersama-sama menjadi guru cemerlang, dalam bidang kepakaran masing-masing. Jadi buat akhir sekali saya mengucapkan terima kasih juga kepada panel dan juga Fariza memberi peluang pada kami untuk menyampaikan apa-apa yang ilmu kepada kita semua. Dan akhir sekali saya ingin berbantulah. Okey, banyak keluk ke penarik, betul ke cikgu ni? Cikgu Din ni banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuih dan elok bawa lah balik, dan tak elok tinggal dari sini. Apa-apa kurang pada kami memohon kemaafan. Mudah-mudahan ilmu yang baik ini diamalkan sehinggalah menjadi amalan jariah kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, Cikgu Aris Fazilah Harun dan juga Cikgu Hajah Nur Hikmah binti Zainal Abidin, kerana sudi hadir dan berkongsi maklumat dan pengalaman masing-masing. Semoga apa yang mereka kongsi pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan juga input yang bermanfaat kepada kita. Semoga lebih ramai lagi guru-guru akan memohon untuk menjadi guru cemerlang, kerana kita amat memerlukan khidmat guru cemerlang. Jadi sedikit rumusan daripada forum kita pada hari ini, untuk menjadi guru yang cemerlang kita perlu bermula dengan betul. Kita perlu mengamalkan ilmu dan membudayakan ilmu yang kita perolehi. Selain itu, kita juga harus bergerak selari dengan perubahan dalam pendidikan yang dinamik. Dengan itu kita akan dapat melahirkan anak-anak murid yang gemilang, juga melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Memang banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh kita para guru. Yang pasti kita tak akan dapat lari dari peredaran, kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini.
Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun. Tadi Cikgu Arif dah pantun dah, saya pun nak pantun jugalah. Okey, tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Rindu nak jadi guru cemerlang, ya. Baik, terima kasih kepada penganjur Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru, Kerajaan Negeri Kelantan, Perpustakaan Desa dan penaja utama Maidin Mau Tunjung serta penaja-penaja yang lain yang telah memberikan ruang untuk forum kita pada hari ini. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.